Serius, kita kena menghargai frontliner kita yang bekerja siang malam untuk menjaga kita semua ni. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Syed Judain Sembang. Terima kasih kepada yang terus menonton, terus menyokong video-video saya, dan like, share dan subscribe kepada yang belum subscribe. InsyaAllah saya akan kongsikan video yang menarik, yang baik-baik untuk kita semua. Jadi video kali ini nak cakap luar pendidikan, tapi sebenarnya ada mesej yang baik untuk kita semua. Yang mana saya namakan tajuk video ni adalah Frontliner Kiriman Tuhan. Nama macam hebat kan. Barisan Hadapan Kiriman Tuhan, yang mana satu video sebagai ucapan terima kasih kepada frontliner dan petugas-petugas yang telah berjasa banyak kepada negara kita sepanjang mengendalikan kes COVID-19. Sebagaimana yang kita tahulah kan, sebelum ni negara kita antara negara yang awal terkena di Asia Tenggara ni kan. Bila kena je COVID-19 ni, bilangan dia naik terus, bermula dengan kluster tabligh, kemudian wujudnya kluster-kluster lain kan. Jadi negara kita ni tak pernah mengalami wabak macam ni, dan kita tak pernah mengalami darurat. Mungkin dulu pernah masa zaman-zaman perang, zaman-zaman Jepun. Kemudian generasi-generasi saya ke bawah ataupun mungkin atas sikit tak pernah mengalami perintah berkurung, tak pernah mengalami darurat. So bila terjadinya COVID-19, kerajaan umum saja perintah berkurung, first kali jadi kat Malaysia adalah panik. Orang pergi panic buy, orang pergi beratur kat balai polis minta pergerakan itu, ini. Kita masih tak ada pengalaman nak merasai benda-benda ni, nak menguruskan benda-benda ni kan. Jadi inilah pengalaman pertama, tapi saya rasa sebagai rakyat Malaysia, saya rasa bangga kerana saya rasa kita berjaya daripada orang yang teratas sampai ke bawah, semua memainkan peranan yang penting dalam mengendalikan kes ni. Dan sebenarnya kalau kita tengok dekat YouTube ataupun platform lain, ada YouTuber ataupun individu di luar negara sana yang mencemburui, yang jealous, yang nak negara-negara dia orang ikut macam mana Malaysia buat. Tapi kejayaan Malaysia ni tak akan berjaya kalau hanya kerajaan bertindak, rakyat tak bertindak. Tapi kalau rakyat bertindak, kerajaan tak bertindak pun tak berjaya. So dua-dua kena main peranan sebenarnya. So ada kebanyakan negara yang mengatakan rakyat mereka susah nak ikut peraturan. Kerajaan mereka tak begitu tegas, tak begitu menekankan benda-benda ni kan. So itu negara mereka lah kan, saya pun tak apa tahu. Tapi tentang negara kita, saya rasa Malaysia, kerajaan kita telah buat yang terbaik, dan rakyat kita telah patuh dengan sebaik-baiknya tentang peraturan dan SOP yang dibuat oleh kerajaan kita. Terima kasih kepada frontliner yang mana saya nak ucapkan terima kasih dalam video ni sebagai rakyat Malaysia. Yang pertama, setinggi-tingginya saya mengucapkan terima kasih kepada Yang di-Pertuan Agong, ampun tuanku, daulat tuanku, yang mana kita bertuah sebenarnya di Malaysia kerana kita mempunyai Yang di-Pertuan Agong dan juga permaisuri yang sangat baik, sangat mesra rakyat dan sangat memahami rakyat. Yang pertama kita dapat tengok Yang di-Pertuan Agong kita, baginda sendiri pernah turun pergi berada di roblok-roblok, tengok macam mana situasi roblok tu sendiri. Prihatin ke tak prihatinnya Agong kita ni kan. Baginda boleh je duduk dekat istana, duduk senang-senang, tapi kerana rasa prihatin dengan rakyat, nak tahu apa yang rakyat lalui, baginda turun tengok apa sebenarnya yang berlaku. Permaisuri kita pun sama. Permaisuri kita kan terkenal dengan rajin memasak, pandai memasak. Jadi permaisuri kita turut sama-sama membantu menyediakan makanan untuk frontliner kita. Serius, inilah yang terbaik kan. Mana nak dapat permaisuri macam ni lagi. Yang di-Pertuan Agong kita juga telah memotong emolumen ataupun tidak menerima bayaran selama 6 bulan daripada kerajaan Malaysia. Baginda sendiri pun nak duit itu disalurkan kepada rakyat, bagi bantuan kepada rakyat. Ini menunjukkan yang di-Pertuan Agong kita sangat prihatin dengan kita semua. Terima kasih tuanku. Yang kedua adalah individu yang
kita gelar Abah sekarang ni, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Kenapa saya kata kita kena cakap terima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin? Yang pertama, daripada mula beliau ambil jawatan, pegang jawatan tu, saya rasa beliau tak ulas apa-apa tentang politik. Beliau terus fokus tentang COVID-19 dan masalah rakyat. Beliau tahu ada pihak yang nak jatuhkan beliau. Beliau tahu ada pihak yang tak senang dengan beliau sekarang. Tapi beliau buat tak tahu je, buat tak layan. Sebab itu bukan kerja dia. Kerja beliau adalah jalankan amanah terhadap negara, jaga rakyat, pastikan rakyat kita selamat. Itulah yang beliau fokuskan. Baru je pegang jawatan tu, terus berlaku COVID. Kan? Terus berlaku COVID-19 ni mendadak di Malaysia. Ketika wabak tu baru jadi. Jadi beliau terus ambil tindakan yang tegas. Beliau terus fokus pada kerja. Tak layan dah politik-politik macam-macam cerita-cerita ni kan. So, dan juga kalau kita tengoklah ucapan-ucapan beliau sebenarnya adalah ucapan-ucapan seorang bapa, seorang ayah yang lembut untuk menjaga anak, menyayangi anak dan juga cucu kan? Sebab beliau pun dah pangkat atuk. Jadi kita tengok dia adalah seorang ayah yang prihatin, seorang Perdana Menteri yang prihatin, yang memahami rakyat. So kita juga bertuah kerana adanya beliau sebagai Perdana Menteri kita, sebagai Perdana Menteri yang betul di masa yang betul, Perdana Menteri yang tepat di masa yang tepat. Yang ketiga adalah individu yang paling banyak sekali keluar sidang media, paling banyak sekali membuat laporan tentang COVID-19, iaitu Dr. Nur Hisham. Dan beliau sekali adalah orang yang saya rasa banyak sangat terlibat kan, sehingga kan beliau diangkat menjadi top 3 doktor terbaik mengendalikan COVID-19. Dan ternyata di Malaysia beliau berjaya membuat benda ni. Sebab kalau kita tengok apa yang beliau buat ni sebenarnya adalah untuk kebaikan kita semua. Dan sebenarnya kalau kita tengok daripada ucapan-ucapan beliau, beliau adalah seorang yang humble, seorang yang tenang. Kerana apa arahan-arahan yang beliau keluarkan, apa sekala yang dikongsikan oleh beliau dalam keadaan yang tenang. Dan pernah satu sesi ada orang mengatakan tentang kluster tabligh, seolah-olah nak menyalahkan kluster tabligh, tapi jawapan yang beliau bagi sangat simple. Beliau kata sekarang bukan masanya untuk kita mencari salah siapa. Sekarang ni adalah masa untuk kita berfikir macam mana kita nak lawan benda ni kan. So perfikiran beliau adalah ke depan. Beliau tak fikirkan apa punca, tapi fikirkan macam mana nak melawan. So, terima kasih kepada Dr. Nur Hisham, anda sangat terbaik. Seterusnya adalah barisan-barisan menteri-menteri yang mana juga memainkan peranan-peranan yang penting. Yang kita antaranya adalah Datuk Seri Ismail Sabri kan. Beliau adalah menteri yang menjaga SOP perjalanan antara rentas negeri. SOP ini boleh, ini tak boleh, ini boleh buka, ini tak boleh buka. Semuanya yang beliau umumkan. Ini adalah untuk kebaikan kita rakyat Malaysia. Yang kedua, Dr. Razi Judin, Menteri Pendidikan. Sekolah tak boleh buka, sekolah perlu buat pembelajaran daripada rumah. Ini macam ni, SOP ni, SOP ni. Itu pun terbaik juga. Kemudian Menteri Kewangan kita, YB Tengku Datuk Seri Zafrul, yang mana beliau merancang ekonomi. Beliau tahu ekonomi kita akan ada masalah untuk selama 6 bulan. Sebab bila COVID ni kan, pelancongan mati, tak boleh jalan. Ini ada masalah, ini ada masalah. Tapi beliau merancang semua ekonomi-ekonomi ni kan. Menteri-menteri kewangan ni. Jadi juga memberikan bantuan kepada rakyat-rakyat yang terjejas. Rakyat-rakyat pelbagai golongan B40 dan sebagainya. Seterusnya, ucapan terima kasih kepada volunteer dan juga individu-individu hebat di luar sana yang menjadi volunteer, memberikan sumbangan daripada semua segi, makanan, kewangan, peralatan dan sebagainya. Antara yang famous kita pernah tengok ada Ustaz Abid kan? Walaupun waktu dia tengah memberi sumbangan tu dia kena kecam, tapi beliau tetap dengan istiqomah dengan perjuangan beliau, terus membantu yang memerlukan. Dan ramai lagi sebenarnya orang-orang yang membantukan ni yang sangat baiklah. Kita sebagai orang biasa tak terbuatlah benda ni kan? Tapi orang individu hebat ni terus memberi sumbangan, memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Teruskan perjuangan.
Dan terima kasih kepada volunteer-volunteer hebat di Malaysia. Seterusnya, abang-abang uniform kita, kakak-kakak uniform kita, doktor, nurse, polis, ATM, rela dan beberapa lagi yang sekiranya saya tak dapat sebut, tapi anda juga terlibat, sekiranya anda memang terbaik lah sebenarnya. Sebab apa? Kita tahu anda berjaga siang malam, duduk dekat kemah, anda merisikokan diri anda sendiri. Ada video yang kita tengok kena pakai baju PPE itu beberapa lapis kan. Ada kita tengok video balik tak boleh jumpa anak, tak boleh salam dengan anak. So anda merisikokan diri anda, masa anda tu untuk family tu anda gunakan untuk bekerja, untuk berkhidmat untuk orang lain. Sebenarnya sangat besar jasa ni, sangat satu pengorbanan yang sangat baik. Dan yang paling menyedihkan adalah ada barisan frontliner kita ini yang terkorban kerana sikap tidak bertanggungjawab rakyat Malaysia yang ambil kesempatan. Ada juga yang memandu mabuk kan. Frontliner kita bertugas demi negara tapi terkorban. Dan sebelum tu juga pernah tular beberapa video rakyat-rakyat kita juga yang ingkar dengan frontliner ni, ingkar dengan polis, marah polis, tengking dan sebagainya. Tapi pada saya tak sepatutnya kita buat macam tu lah. Kita ni boleh berfikir logik kot kan. Abang-abang polis ni berpenat, tengah panas, jaga kita semua, jaga laluan lalu lintas. Kita datang-datang nak maki, mana boleh. Kita kena berfikiran rasional lah kan. Menghargai pengorbanan dia orang ni yang bersusah payah untuk menjaga kita semua. Terima kasih kepada semua abang-abang uniform kita ni. Anda memang terbaik. Dan last, akhir sekali, frontliner kiriman Tuhan adalah rakyat Malaysia sendiri. Kenapa saya kata rakyat Malaysia juga adalah frontliner yang terlibat? Sebab anda semua patuh kepada arahan kerajaan. Patuh macam mana? Kerajaan kata jangan keluar, jangan berkumpul, kenduri tak ada boleh dibuat, jangan pergi shopping mall, wayang tutup, karaoke tutup, tak boleh berjoging, tak boleh berkumpul, tak boleh bersukan. Kita semua patuh kan. Ada juga tindakan yang dilakukan compound yang kena denda dengan kerajaan. Itu individu yang tak bertanggungjawab lah. Tapi kebanyakan majoriti rakyat Malaysia patuh pada arahan ni, duduk rumah walaupun pisang, walaupun boring, tapi kita cari idea apa nak buat. Tapi kita jaga keselamatan kita kan, berbanding kita nak merisikokan diri kita. Jadi anda semua sangat terbaik memainkan peranan yang penting dalam mematuhi peraturan dan perintah yang dibuat oleh kerajaan sebenarnya. Jadi anda sebagai rakyat Malaysia juga adalah frontliner kiriman Tuhan. Kesimpulannya di sini, kejayaan negara kita ini kita harap berterusan dan lama-lama angka ni akan menjadi angka sifar. Sebab graf dia dah sangat cantik. Sekarang ni dah jadi satu angka. Janganlah jadi gelombang ketiga, keempat dan seterusnya. Kita naik balik kan. Kita terus kekalkan ini. Hidup dalam norma baru. Patuh pada arahan kerajaan, SOP yang baru ni. Kalau kerajaan kata jarak, kita kena jaga. Kalau kerajaan kata ambil suhu, ambil. Kita kena ambil benda tu. Sebab itulah norma baru yang kita perlu lalui. Kita sama-sama membangunkan semula ekonomi di negara kita. Sebab tu kerajaan fokus pada industri pelancongan dalam negara dulu sebelum dibuka keluar. So dalam negara fokus pada pelancongan dalam negara, dah boleh pergi bercuti tapi ikut SOP. Ini adalah untuk membantu kita punya ekonomi balik. Jadi sama-samalah kita memainkan peranan dalam meneruskan hidup dalam norma baru. Semoga negara kita terus berada dalam keadaan selamat dan bebas daripada COVID-19. Terima kasih kepada semua frontliner kiriman Tuhan. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Bye-bye.